dalam mikro pengawal. Kita ada 3 bahagian asas. Kita ada input, proses dan output. Okey, untuk input, fungsi dia adalah untuk terima dan hantar isyarat kepada mikro pengawal. Contoh peranti input adalah switch tekan tutup. Bahagian pemproses. Pemproses fungsi dia adalah untuk memproses isyarat daripada input dan memberi arahan kepada output. Arahan yang diberi di dalam bentuk isyarat. Manakala bahagian output pula fungsi dia adalah untuk melaksanakan arahan berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikro pengawal. Contoh peranti output adalah LED. Okey, kita pergi satu-satu untuk peranti input. Peranti input adalah bahagian yang menerima dan menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Input terbahagi kepada 2, iaitu input digital input dan analog input. Contoh yang kita ada kat sini adalah motion sensor ataupun peria gerakan. Peria gerakan ni adalah sejenis digital input. Okey, kenapa kita katakan motion sensor ni adalah digital input? Ianya kerananya motion sensor tersebut akan menghasilkan isyarat secara digital. Manakala output yang kedua adalah LDR. LDR akan menghasilkan isyarat dalam bentuk analog. Sebab itu dia dikenali sebagai input analog. Peranti input digital. Okey, contoh peranti input digital adalah switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch tekan tutup, apabila switch ini ditekan, litar akan tertutup dan arus akan mengalir. Contohnya horn motor, horn kereta, loceng dan lain-lain lagi. Manakala switch tekan buka, apabila switch ini ditekan, litar akan terbuka dan arus akan terputus. Contohnya lampu di dalam peti ais. Apabila kita buka pintu peti ais, lampu akan menyala. Apabila kita tutup pintu peti ais, lampu akan tertutup. Di sini saya tunjukkan perbezaan antara switch tekan buka atau dikenali sebagai no push button dan switch tekan tutup atau dikenali sebagai NC push button. No push button atau switch tekan buka, apabila kita tengok pada gambar rajah litar skematik di sini, litar tersebut tidak bersambung. Okey, ini keadaan sebelum kita tekan switch. Apabila kita dah tekan switch, keadaan switch tersebut akan menyambungkan litar tersebut. Okey. Bila litar tu dah bersambung, maka lampu di sini akan menyala. Berlainan pula ianya dengan switch tekan tutup atau NC push button. Dalam keadaan biasa, litar jika menggunakan switch tekan tutup, dianya tidak bersambung. Manakala apabila kita lepaskan switch tersebut dan litar ini akan bersambung dan akhirnya akan menyalakan lampu. Peranti input digital yang kedua adalah switch micro. Okey, switch micro ini adalah gabungan antara switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch micro mempunyai 2 fungsi. Yang pertama bertindak sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM dan NOR digunakan. Yang kedua ianya bertindak sebagai switch tekan buka apabila terminal COM atau NC digunakan. Okey, kat bawah ini kita boleh lihat ada 3 terminal yang ada. Okey, kita ada terminal COM, terminal NC dan terminal NOR. Okey, bila kita nak menggunakan switch micro ini,
Pastikan yang pertama kita patrikan pada terminal COM di hujung ni. And then yang kedua, kita boleh pilih antara kita nak menggunakan sebagai switch tekan tutup ataupun switch tekan buka. Okay, kalau kita nak gunakan switch tekan buka, okay, kita patrikan pada terminal NC dekat sini. Yang kalau kita tengok kat sini, dia ada tulis NC or COM kat sini. NC or NO kat sini. Peranti input digital yang ketiga, kita ada penderia gerakan ataupun motion sensor. Motion sensor ini berfungsi untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh haiwan dan manusia. Apabila penderia ini mengesan pergerakan, isyarat akan dihantar ke mikro pengawal. Sebagai contoh, di mana kita menggunakan penderia gerakan ini? Okey, kita boleh lihat video ini. Lighting in corridors and public spaces is very often left on for long periods of time, even when there is no one in the place. Presence or occupancy sensors in this area can considerably decrease the electricity consumption. By means of these detectors, lighting of corridors and rooms is automatically switched on or off, depending on the presence of people, avoiding unnecessary energy waste. Moreover, a newer type of detectors combines presence sensors with photosensors that dim the lighting according to the daylight availability, thus increasing the energy saving. Peranti input digital seterusnya adalah penderia air ataupun water sensor. Water sensor ini berfungsi untuk mengesan kehadiran air. Ianya memberi isyarat 1 jika terdapat air dan 0 jika tidak terdapat air. Contoh penggunaan biasanya digunakan pada wiper kereta automatik dan mesin basuh. Okey, di sini video ini menunjukkan bagaimana penderia air berfungsi. Okey, seperti yang kita lihat dekat sini, apabila air menyentuh pada permukaan cermin kereta, okey, secara automatik penderia air tersebut akan memberi arahan atau memberi input kepada mikro pengawal. Dan mikro pengawal memproses arahan tersebut dan menghantar kepada motor wiper tu, dan motor wiper tu akan menggerakkan wiper tersebut. Manakala bila tak ada air, jika tidak terdapat air, penderia air pun akan bagi arahan kepada mikro pengawal dan mikro pengawal tu akan memberi output kepada motor dan motor akan berhenti daripada bergerak. Seterusnya adalah peranti analog. Okey, tadi kita dah tengok macam mana peranti digital. Ini adalah peranti analog. Peranti analog contoh yang pertama adalah penderia jarak. Fungsi dia adalah untuk membaca atau mengesan ukuran jarak antara penderia dan halangan. Mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan. Peranti analog seterusnya, kita ada peranti peka cahaya ataupun LDR. LDR merupakan penderia cahaya, isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangannya. Okey, contoh penggunaan perintah peka cahaya. Okey, kalau kita lihat lampu jalan. Okey, lampu jalan apabila cuaca mendung ataupun gelap,
Okey, lampu jalan tu secara automatik akan menyala. Ini disebabkan kepada perubahan kecerahan yang diterima oleh LDR tersebut. Maksudnya apabila LDR menerima cahaya daripada matahari, lampu di sepanjang jalan akan terpadam. Peranti analog seterusnya adalah penderia suhu. Penderia suhu fungsinya adalah untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah dalam bentuk isyarat analog. Peranti ini akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Untuk bahagian pemproses, tadi kita dah tengok bagaimana bahagian input. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pemproses. Bahagian pemproses adalah bahagian yang menghantar isyarat yang diterima dan menghantarnya kepada output. Maksudnya dia terima isyarat daripada input and then diproses. Selepas diproses, dihantarkan isyarat tersebut kepada output. Bahagian proses dilakukan oleh unit pemproses pusat ataupun CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. CPU melaksanakan atur cara yang disimpan oleh ROM. ROM fungsinya menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. RAM pula digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Maksud dia dekat sini, ini mikropengawal kita. Input yang dihantarkan kepada bahagian input ni akan diproses, lepas diproses, kemudian akan dihantar kepada output dekat sini. Peranti pemproses kita ada banyak dekat dunia ni. Kita ada peranti jenis Arduino Uno, kita ada peranti microbit, kita ada peranti Raspberry Pi. Pelajar boleh merujuk jenis-jenis peranti yang ada dekat dunia ni menerusi laman web di bawah ini.